cikgu akan sediakan Google Form. So, kamu habis kelas, kamu kena hantar jawapan. Okay, kamu kena hantar jawapan. Macam kelas ini, okay, kita buat hari Rabu. Tapi sebenarnya cikgu hanya akan record pada hari Jumaat. So, kelas hari ini punya, besok paling lewat awak kena hantar. Sebab cikgu angkat itu sebagai kehadiran dan markah PBD kamu. Pentaksiran bilik darjah. Kamu jangan kata pentaksiran bilik darjah tak penting sebab sekarang keadaan macam ini kita tak tahu apa akan berlaku. Apa akan berlaku, silat-silat nanti kita tak jadi SPM berdasarkan pentaksiran bilik darjah dan awak tak ada benda, cikgu akan jawab secara jujur. Cikgu tak akan bagi band tahap tinggi kalau awak memang selalu tak hantar latihan. Boleh So, cikgu harap kamu kerja hari ini, besok awak siapkan, awak hantar je jawapan dan hanya tulis nombor jawapan tersebut saja. Tak payah tulis unit dia, tak payah pelik-pelik lah. Tulis jawapan aja. Kalau jawapan 3, tulis 3. Kalau jawapan 5, tulis 5. Macam tu saja. Boleh So, kamu tulis jawapan saja kepada saya supaya saya tahu awak ada buat latihan. Okey, cikgu akan semak, akan go through awak punya jawapan. Lepas tu mungkin saya akan pilih. Dalam WhatsApp cikgu mungkin akan kata, okey, contoh cikgu kata, okey, Eddie soalan 5, Aizat soalan 6, Wawa soalan 4. Biasanya orang yang saya sebut nama ini, yang cikgu bagi nama dan cikgu suruh bagi jawapan itu orang yang jawapan dia salah. Okey, jawapan kamu salah dan cikgu akan macam tahun lepas cikgu bagi satu Google document. Kamu upload, awak tangkap gambar aja. So, awak benda itu awak sudah buatkan. Awak tangkap gambar saja soalan tersebut punya langkah-langkah penyelesaian masuk dalam Google document itu. Maka pada next lesson ataupun 2 kali lesson lagi, okay, cikgu tengok keadaan macam mana, cikgu akan beritahu kenapa ini salah. Boleh faham maksud saya? So, cikgu akan bagi latihan, habis kelas cikgu akan bagi, okay, hari ini kita buat latihan apa macam biasa. Tapi kali ini, bezanya di sini. Awak buat pada buku, jawapan pada setiap soalan, awak kena masuk dalam Google Form yang cikgu sediakan kepada kamu untuk masuk jawapan. Mesti sebab itulah cikgu ambil untuk record kamu punya pentaksiran bilik darjah dan itu juga tempat saya nak ambil kehadiran. Okay, kali ini Google Form yang cikgu sediakan itu tidak akan beritahu kamu jawapan awak betul ataupun salah. Cikgu nak ambil jawapan saja. Sebab cikgu akan menu tengok kamu punya jawapan. Okay, untuk siapa yang jawapan salah, cikgu akan pilih berapa orang. Okay, sebab mungkin pada saya nampak, okay, Eddie dengan Aizuddin salah soalan 5 dan dua-dua dapat jawapan yang serupa. So, cikgu tak akan suruh kedua-dua orang. Cikgu akan pilih salah seorang. Cikgu kata Eddie. Okay. Cikgu akan dalam WhatsApp lah. Cikgu kata Eddie soalan 5. Maka Eddie akan masukkan langkah-langkah penyelesaian walaupun jawapan itu salah. Sebenarnya memang jawapan salah. Jawapan betul cikgu tak akan panggil sebenarnya. Okay. Jawapan salah, awak hantar saja jawapan itu masuk dalam Google document yang saya sediakan. Kena buat kerja-kerja itu sebab kamu sekarang tingkatan 5 sudah. Tak boleh main-main sudah. Boleh ya? So, ada kawan kita tak masuk lagi, tak apalah, cikgu akan mula saja. So, cikgu tengok hasil hari itu, ada orang masih tak bagi jawapan kepada saya. Cikgu kan buat 2 kerja, cikgu cek kejap, nanti cikgu share saya punya presentation. Kejap. Okay. Bila cikgu go through kamu punya jawapan hari itu, ini yang aktiviti yang kedua. Mana dia? Aktiviti tajuk sukatan. Sini ke? Tak ingat mana dia sudah. Apakah ini? Yang satu lagi, yang cikgu kata awak buat dalam kumpulan punya. Cikgu tak ingat cikgu simpan mana. Cikgu suruh kamu buat dalam kumpulan punya. Mana dia? Cikgu tak ingat cikgu letak mana. Okay, kamu cari link tersebut. Untuk siapa yang belum bagi saya jawapan, tolong masukkan jawapan. Okay? Sebab itu pun cikgu akan record kerja kamu. Semua kerja yang cikgu minta dalam online kelas kali ini,
pastikan awak buat. Sebab itulah cikgu akan rekod sebagai pentaksiran bilik darjah. Okay, boleh ya? So itu dia. Okay, so hari ini kita mula. So tajuk pertama untuk tingkatan 5 ialah sukatan membulat. Okay, sukatan membulat. Sebenarnya Teng Senang cakap berkaitan dengan bulatan lah. Okay, sebenarnya untuk bulatan banyak benda kamu sudah belajar. Okay, kita recall sekejap apa yang kamu ingat. Apapun rumus-rumus yang ada kaitan 3 benda. Ada kaitan dengan bulatan ataupun sektor bulatan ataupun sudut. Okay, siapa boleh bagi? Siapa yang boleh cakap? On mic cakaplah. Yang ada kaitan dengan bulatan. Apa yang kamu... Sorry? Luas. Okay, luas bulatan. Okay, rumus? Find G kuasa 2 je. Pi? J kuasa 2. Okay, pi J kuasa 2. Okay, betul? Okay, apa lagi? Selain daripada luas? Luas bulatan, apa lagi? Tempering. Okay, okay, kalau tempering mungkin cikgu letak di sinilah. Okay, tempering maksudnya macam ini kan? Ini kita panggil sebagai tempering. Okay. Tahu apa-apa berkaitan dengan tempering? Rumus ke, apa ke? Ini panggil sektor. Yang bawah itu panggil tempering. Okay, apa lagi? Recall balik kamu punya ingatan. Perimeter, teacher. Okay, perimeter. Okay, kalau bulatan kita nak panggil ini, nak panggil perimeter pun boleh, tapi istilah yang lebih betul Jejari. Kalau jejari dia ialah ini. Daripada pusat pergi kepada tepi dia. Itu panggil jejari. Kalau perimeter maksudnya ini. Awak nak sebut ini kan? Apa istilah khas untuk dia? Perimeter bulatan. Dia tak panggil perimeter, dia panggil Sektor. kalau sektor ialah bulatan ini. Lilitan. Ya. Okay. Kita panggil dia sebagai lilitan. Rumus? 2 pi J, teacher. 2 pi J. Ada rumus lain? Bagi lilitan? Rumus lain bagi lilitan? Selain daripada 2 pi J? Pi D. Pi D. Okay. Pi D. Okay, boleh ya? Okay. D itu ialah apa? Diameter. Okay, diameter. Okay, D itu ialah diameter. Takut ada orang tak tahu pula ya. Okay, diameter maksudnya okay, daripada satu hujung kepada satu hujung tak mesti melalui pusat. Okay, itu kita panggil sebagai diameter. Okay, ini kita panggil diameter. Okay. Okay. Pergi kepada sektor bulatan pula. Apa yang kamu tahu? Luas? Luas sektor? Ada orang tahu? Sekejap. Mana pergi? Okey, luas sektor, siapa ingat rumus ya?
Langsung tak ingat? 360 Okey, bulatan. Oh, sorry. Okey, perempuan dulu. 360 darat luas bulatan. 360 darat luas bulatan. Tapak apa? Luas sektor. Tak logik kan? Okey, cikgu tanya awak. Kalau cikgu kita ada satu bulatan, okey, katakan ya, jejari dia 5 cm. So, kalau cikgu nak tahu luas bulatan, cikgu akan buat pi J kuasa 2. Maksudnya 25 pi lah. 25 pi. Kalau ikut awak, luas sektor, okay, katakan cikgu ambil saja. Okay, sini sampai sini. Cikgu ambil ini. Awak kata, luas bulat, tadi awak kata 360 darat. Darat apa tadi dia cakap? Luas bulatan. Darat luas bulatan. Logik tak? Luas sektor ini lagi besar daripada luas bulatan ini. Boleh? Okey. Tapi ada kaitan dengan 360. Hanya rumus ini tak betul. Okey. Pelajar lelaki seorang tadi yang you nak cakap tu? Yang theta per 360 darab pi J kuasa 2 ke? Ya, ini baru betul Theta bagi 360 kali pi J kuasa 2. Sorry cikgu sebenarnya tak nampak siapa yang cakap. So cikgu hanya akan cakap lelaki perempuan aja Okey. Bukan tak nak panggil nama awak sebab tempat cikgu tak nampak nama awak. Tempat saya tak nampak nama kamu. Okey Okey, itu luas seto. Okey. Kalau seto ada satu lagi, okey. Kalau cikgu kata perimeter seto, di mana dia Okey, katakan sekarang cikgu lukis ini ialah seto aja ini seto. Katakan ini O A B. Kalau cikgu kata perimeter seto bulatan ini, maksud saya di mana? Boleh sebutkan? Perimeter mana sampai mana? Oh, sorry? Dekat lengkuk tu ke? Perimeter. Bukan luas. Perimeter seto bulatan maksudnya sisi mana ni? OAB tu ada je. Okey, OA satu. Ada lagi? OB, OB, AB. AB. So kalau sekarang cikgu kata apakah perimeter seto bulatan, awak kena buat OA tambah OB tambah AB lah. Okey, boleh? Di mana OA ialah jejari. OA ialah jejari. OB ialah jejari. Okey, apa nama untuk AB? Panjang lengkok dia je. Ya, cikgu nak dengar itu ialah panjang lengkok. Okey, apakah rumus untuk panjang lengkok? Theta per 360 darab 2 pi J. Ya. Boleh So di sini ada sikit beza Waktu bulatan yang kita masuk lilitan tu jugalah merupakan perimeter. Tapi bila sampai seto bulatan, panjang lengkok bukan perimeter Boleh Di mana awak akan nampakkan apa yang cikgu tulis tadi. Kalau sekarang cikgu tanya apakah perimeter seto bulatan, dia sepatutnya ialah jejari tambah jejari tambah panjang lengkok. Boleh So perimeter dengan panjang lengkok dua benda yang berbeza tapi ada kaitan. Okey. Bila pergi kepada bulatan, perimeter yang dimasuk perimeter sesuatu bulatan maksudnya lilitan bulatan. Tapi perimeter untuk sesuatu seto bukan panjang lengkok sebab dia kena tambah dia punya jejari. Boleh? Istilah ni ada beza sikit Okey. Untuk ini rumus untuk luas seto dan panjang lengkok kamu kena hafal sendiri Dalam matematik tambahan senarai rumus tak akan pekarkan benda ini kepada kamu.
Cikgu rasa hari tu yang cikgu bagi awak senarai rumus tu, benda tu ada pada kamu lagi? Awak pergi tengok balik Cikgu ada tuliskan. Kalau tak, cikgu lupa bawa kertas itu. Luas, siapa ada senarai rumus itu pada kamu? Saya rasa semua rumus ini tak ada dalam senarai itu. Luas bulatan, lilitan, luas seto, panjang lengkuk. Tak ada dalam senarai rumus kan? So maksudnya keempat-empat rumus ini awak kena hafal sendiri. Boleh ya? Okey. Sebenarnya kalau awak nak hafal benda ini, awak nampak dia sebenarnya ada hubungan. Dia sebenarnya ada hubungan. Kalau kamu tengok ini ya, untuk memudahkan awak hafal lah. Okay. Lama. Okay. Untuk kamu hafal, kalau kamu tengok okay, kita tengok luas bulatan dulu. Luas bulatan maksudnya ini. Bila cikgu cakap luas seto sini. Kalau kamu tengok luas seto sebenarnya merupakan sebahagian daripada luas bulatan. Luas seto adalah sebahagian daripada luas bulatan. Itu sebenarnya kalau kamu tengok rumus dia, belakang ini sama. Kalau kamu nak tahu kenapa cikgu bagi 360, sebab untuk satu bulatan yang lengkap, untuk sudut. Kalau satu pusingan yang lengkap, berapa sudut dia? Satu pusingan lengkap. Berapa sudut dia? 360. 360. Itulah tatanya 360 sebenarnya. Okey. Bila kita pergi kepada lilitan pula, lilitan maksudnya dari sini sampai sini. Panjang lengkuk maksudnya dari sini sampai sini. So kalau kamu tengok, panjang lengkuk sebenarnya ialah sebahagian daripada lilitan. Panjang lengkuk ialah sebahagian daripada lilitan. Itu sebabnya kalau kamu tengok rumus dia belakang sama. 2 pi J. Kenapa 360? Sekali lagi sebab satu bulatan penuh ialah 360 darjah. Sebenarnya ada kaitan di sinilah. So kalau kamu nampak hubungan ini, lebih senang untuk awak hafal lah. Okey. Untuk pergi kepada lilitan, kita ada dua rumus. Satu ialah 2 pi J, satu ialah pi D. Pi D sebenarnya kita jarang pakai. Tapi kalau awak nak pakai pun boleh sebab kita tahu, kita tahu diameter sama dengan 2 jejari. Itulah dia tapak 2 pi J sama dengan pi D. So kalau kamu tidak ingat rumus pi D tak ada masalah. Pastikan awak ingat rumus 2 pi J. Itu lebih biasa digunakan. Okey, boleh ya? Okey, berkaitan dengan sudut. Kita tahu satu pusingan penuh 360. Kalau ini berapa sudut ini? 180. Okay, 180 darjah. Biasanya mungkin ini kita ialah melibatkan semi bulatan. Kalau soalan ini ada cerita semi bulatan, mungkin kita akan melibatkan dia lah. Biasanya kita akan melibatkan sudut ini 360 kalau melibatkan satu bulatan penuh. Okey. Kalau melibatkan sukuan bulatan, apa yang kamu tahu? Okey. Sudut ini ialah sudut 90 darjah. Boleh So secara amnya, sebelum kita belajar tajuk sukatan membulat, sebenarnya banyak benda kamu sudah tahu. Dan benda ini akan digunakan untuk apa yang kita belajar seterusnya. Itu pertama, berkaitan dengan bulatan. So kamu kena faham apa maksudnya jejari, diameter, luas bulatan, lilitan. Dan kamu kena tahu rumus untuk luas bulatan dan rumus untuk lilitan. Okay, itu bahagian bulatan. Okay, lepas tu pergi kepada bahagian seto bulatan. Okay, kamu kena faham apa bezanya seto dengan temperan. Dia tak sama Seto, temperan.
Okey, dalam tajuk ini kita sebenarnya akan tengok kedua-dua, tapi buat sementara waktu kita lebih concentrate kepada sektor bulatan, sebab kalau kamu tengok dulu pun you tak banyak belajar tentang temperate. Kita tak tahu apa rumus tentang dia lagi. Okay. Tapi nanti dalam tajuk tingkatan 5 kita memang akan belajar lah. Okay. So untuk sektor bulatan, apa yang kamu kena tahu, apa dia luas sektor, apakah panjang lengkuk, kemudian apa bezanya panjang lengkuk dengan perimeter satu sektor bulatan. Okay. Lepas tu kita pergi pula kepada sudut. So bila dia melibatkan satu bulatan penuh, di situ ada 360 darjah. Kalau melibatkan semi bulatan 180 darjah, kalau sukuan bulatan melibatkan 90 darjah. Kalau dia setakat kata sektor bulatan, maka kita tak tahulah. Kita tak tahu, kita kena tengok sama ada kita perlu cari ataupun soalan akan bagi maklumat kepada kita. So inilah benda yang awak perlu tahu. Okay, file ni cikgu nanti akan hantar kepada kamu lah. Okay, cikgu akan tulis situ bulatan pengetahuan sedia ada. Benda ini walaupun ialah benda yang awak belajar di menengah rendah, tapi dia akan digunakan. Dia akan digunakan. So, pastikan awak belajar juga. Ingat benda-benda ini. Mana saya nak letak ni. Okay. Kamu tak payah sibuk nak salin, nanti cikgu akan bagi. Tadi kan cikgu dah type nama. Okay, tak apa. Pendek tulis saja, pengetahuan sedia ada. Untuk siapa yang tak sempat salin lah. Okay. Okay, sekarang kita pergi kepada apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu berkaitan dengan sudut. Okay, di sini. Apakah unit bagi sudut ini? Yang kita cakap 360, 180, 90, ini darjah. Okay. So, unit untuk sudut ada darjah yang kita paling biasa dengar lah. Okay, kita paling biasa dengar, iaitu yang kita cakap 360 darjah, 180 darjah, okay, 90 darjah, 60 darjah. Okay, selain daripada ini, yang awak pernah pakai waktu menengah rendah, selain daripada darjah, di mana simbol dia macam ini punya. Apa nama dia? Kamu pernah nampak kan orang tulis ini? 60 darjah, okay, katakan 5 simbol ini. Itu maksudnya apa? Pernah nampak ke tak pernah nampak? Minit je. Sorry, apa dia tak dengar? Apa ni? Yang tekan kalkulator keluar ini kan? Sebenarnya apa simbol ni? Awak tak pernah nampak waktu awak ada di menengah rendah ke? Tak pernah? Yes or no? Dalam lu awak cakap cikgu terus terangkan. Pernah tapi lupa. Tak lupa. Okay. Seorang pun nak ingat? Minit. Okay. So, kalau apa yang cikgu tulis ini maksudnya 60 darjah 5 minit. So, sebenarnya waktu Pak ada di sekolah, Pak ada di menengah rendah, awak sudah belajar 2 unit untuk sudut, iaitu darjah dan minit. Okay ya? Apa hubungan mereka? 1 darjah berapa minit? Satu darjah berapa minit? Tak ada orang tahu. Okey, 1 jam berapa minit? 60. 60. 1 darjah juga 60 minit. 1 darjah juga 60 minit. Itu sebabnya kalau awak tekan kalkulator, kalau awak dapat nombor macam ini, 60 darjah 34 minit. Okay, kalau cikgu suruh awak pundahkan kepada darjah, jawapan awak ialah 61 darjah.
cikgu kena tambah 1. Kenapa? Sudah lebih daripada separuh. Sebab 1 darjah ialah 60 minit. Sekarang kalau 34, saya kena tambah 1. Tapi ini dalam maths tambahan kita jarang pakailah. Hanya pengetahuan untuk kamu dan mungkin digunakan dalam matematik lah. Matematik tambahan sebenarnya kita tak kisah sangat. Kita boleh tulis jawapan tanpa gunakan minit, hanya tulis jawapan dalam nombor perpuluhan. Maksudnya cikgu boleh tulis 60.5 darjah. Contohnya macam ini. Okay. Tapi kamu kena faham 60.5 darjah bukan maksudnya tak sama dengan ini 60 darjah 5 minit. Tak sama. Okay. Macam mana tukar ini kepada so ini maksudnya 60 darjah tapi berapa minit? Macam nak tukar siapa tahu? 0.5 darjah berapa minit? 30. 30. Macam dapat benda ini? Darab 60. Macam kita buat jam pergi minit, 1 jam 60 minit. Kalau sekarang cikgu kata 0.5 jam berapa minit? Kita darab 60 itulah kejadian kalau awak perlu lakukan. Kalau tidak pun boleh suruh kalkulator kira untuk kamu. Tekan saja, tekan pattern kan kita ada satu pattern ini. Awak tekan ini dia akan bagi, dia tukar untuk kamu. Dia tukar untuk kamu. Okey, ini ialah sudut yang kamu sudah belajar sebelum ini. Okey, kamu ingat tak tahun lepas waktu-waktu dekat belakang tu cikgu pernah suruh awak lakukan kerja ini? Masih simpan lagi tak bulatan yang awak tapak yang bawah ini? Masih simpan lagi tak? Ingat cerita ini? Cikgu suruh awak lukis satu bulatan jejari sesuka hati awak. Okey, lepas tu cari sampai panjang lengkok sama dengan jejari itu, lepas tu suruh awak ukur sudut. Tapi cikgu tadi sudah cek, bukan semua orang hantar kepada saya. Yang hantar kepada saya baru 15 orang. Ada 9 orang tak hantar jawapan kepada saya. Okey, tak apalah, benda ini sudah over. Tapi cikgu pernah bagi 2 aktiviti. Aktiviti kedua wajib hantar. Yang ini cikgu biarkanlah sebab ini sebagai introduction saja. Kalau awak tak buat pun tak apa. Okey. Logical thinking untuk kamu saja. Okay. Tadi bila awak buat aktiviti ini, cikgu kata jejari sesuka hati kan? Okay, cikgu tanya kamu. Kalau kamu pilih jejari ini 5, dengan awak pilih jejari ini katakan 10. Agaknya apa yang akan jadi kepada sudut ini? Siapa lebih besar nanti? Ataupun tak ada kaitan? Fikir saja. Kamu rasa. Kalau jejari ini 5, okey, sorry jejari ini 5, maksudnya awak nanti buat sini 5, sini 5 dan awak ukur ini juga 5. Sudut yang awak wujud di sini, sudut yang awak wujud ni, dengan awak buat ini 10 dan ini juga 10. Sudut ini. Kamu rasa sudut mana lebih besar? Ataupun cikgu tak ada kaitan langsung dua benda ini? Halo. Sudut 10 lagi besar. Awak rasa sudut 10 lagi besar. lebih besar. Okey. Cikgu nak tengok respon kita ada berapa orang di sini ya. Okey, kita ada 19 orang. Kamu sebenarnya nampak sini ada yang angkat tangan punya. Nampak tak? Talang kamu punya pun ada. Okey. Siapa yang rasa 10 cm punya sudut dia nanti akan lebih besar, awak tekan ini. Maka cikgu nampak awak angkat tangan. Maksudnya awak setuju. Cuba. Awak nampak simbol angkat tangan pada awak punya handphone? Okey. So, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang lain? Tak setuju jangan angkat tangan. Maksudnya yang lain tu, okey. Yang ada lagi? Yang lain tu, okey. Tulis dalam chat pula. Kamu rasa dia tak ada kaitan ataupun kamu rasa dia lebih kecil ataupun apa pendapat kamu? Kalau kamu yang tak angkat tangan punya. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 orang yang tak angkat tangan ni. Tulis dalam chat pendapat kamu. Kamu rasa cikgu tak? Dia jadi lebih kecil. Okey, kamu rasa cikgu tak ada kaitan. Okey. So ada Ahmad Aziz kata tak ada kaitan.
Okey, yang lain? Bagi pendapat kejap. So, bagi pendapat kejap, cikgu tunggu. So, masuk Ahmad Hazi ialah macam ini. Katakan cikgu cuba dengan 5, cikgu cuba dengan 6, cikgu cuba dengan 7, cikgu cuba dengan 8, cikgu cuba dengan 9. Cikgu punya sudut ini tak semestinya makin lama makin besar. Dia boleh mungkin ini lebih besar, ini lebih besar, ini lebih kecil, ini mungkin lebih besar, ini lebih kecil. Tak ada kaitan di antara mereka. Itu masuk Ahmad Hazi ya, betul ah? Okey. Yang lain? Yang tak angkat tangan ini sudah tidur ke apa cerita ni ha? Apa pendapat kamu? Tak ada kaitan. Okey. Yang lain tu semua rasa tak ada kaitan. Okey, kita tengok sebenarnya yang lain tu sudah tidur ke? Okey, kita tengok. Ada kaitan ke tak ada kaitan? Okey So, kalau kamu tengok ini okey, cikgu pakai ini. Okey, kata tu bulatan. Cikgu kata ini ialah 5. Dalam aktiviti ni awak nak buat ini juga 5 kan? Okey. Apa nama untuk ini? Tadi kalau kita baru sebut, apa nama untuk ini? Lengkok. Okey, panjang lengkok kan? Panjang lengkok ada rumus kan? Okey, simbol dia S. Okey, sudut bagi 360 kali 2 pi J. Okey, sekarang kita masukkan. Kita tahu jejari kita 5, Kita tahu jejari kita 5, panjang lengkok kita juga 5. Okey, cuba masukkan. Maksudnya ini awak masukkan 5, ini awak masukkan 5. Okey, cuba bagi saya. Okey, kemungkinan lain ialah 6 kan? Okey, lepas tu selesaikan ini boleh? Boleh erti selesaikan. Cikgu nak jimat kerja, awak pakai shift calculate. Maksudnya awak tekan kalkulator 5 sama dengan, ini you wakilkan dengan X lah ya, bagi 360 kali 2 pi 5. Pi ini gunakan kalkulator punya pi. Lepas tu you shift calculate. Shift calculate dapat jawapan. Berapa jawapan ini? Putus tak? Tak putus. Okey, bagi saya 2 tempat perpuluhan 57.27. 27. Okey, sekarang kita tukar Kita tukar, katakan tadi kita kata 10 kan? Okey, 10. Ulang proses yang sama. Berapa nilai S sudut itu? Makin besar ke? Makin kecil ke? Jadi lebih besar ke? Lebih kecil ke? Sama. Pelik kan? Okey, sekarang semua orang cuba dengan satu nombor, awak punya laki nombor lah. Kalau awak rasa 8 lah, 6 lah. Okey, cuba masuk ke dalam tempat S dan tempat J. Cuba kamu cari sudut kamu. Ada tak sesiapa tidak dapat jawapan 57.27? Dan beritahu saya, jejari apa yang awak testing? Okay, semua orang cuba awak punya laki nombor. Jangan pakat dengan kawan. Sebab cikgu tengok bila cikgu minta aktiviti semua hampir separuh daripada kamu 5 cm macam pakat buat pula. Nah, sekarang tak payah risau kertas cukup ke tak cukup sebab nombor tu awak boleh letak sesuka hati. Dah letak 1000 pun boleh. Ada orang tidak dapat jawapan 57.27? Semua orang dapatkan 57.27. Dapat. Semua orang dapat nilai yang sama kan? So sebenarnya mungkin
kalau kita fikir, kita akan rasakan jari makin besar, sepatutnya sudut pun jadi lagi besar. Tapi sebab kita kontrol, panjang lengkok akan sama dengan jari, so dia sebenarnya akhirnya sudut tak ubah. Sudut tak ubah. Sudut dia sentiasa sama dengan 57.27 something di belakang dia lah. Okay? Dan 57.27 ialah satu sudut khas. Kita boleh wakilkan dia dalam unit lain di mana dia dipanggil sebagai satu radian. Okay? Satu radian. Okay. Sekarang kita buat satu kerja lagi ya. Okay. Kita ambil semi bulatan. Okey, semi bulatan. So kita tahu ini ialah 180 darjah kan? Boleh? Okey. Luas semi bulatan macam nak cari? Halo. Macam nak cari rumus apa nak pakai? Kalau luas semi bulatan. Kita tadi bincang luas bulatan, kita bincang luas sektor. Luas semi bulatan Dapat jawapan bagi 2. okey, kita dapat jawapan luas bulatan iaitu pi J kuasa 2. Kita bahagi 2 kan? Okey, kalau siapa kata cikgu saya gunakan rumus sektor pun boleh. Awak akan buat 180 bagi 360 kali 2 pi kali pi J kuasa 2. Luas bulatan bukan lilitan, okey, kali pi J kuasa 2. Kalau awak ringkaskan, awak pun dapat benda ini. Awak pun dapat benda ini. Boleh cikgu bukan nak luas semi bulatan. Cikgu nak panjang lengkok. Sorry. Cikgu nak panjang lengkok. Sorry. Okey. Panjang lengkok untuk sesuatu semi bulat, untuk satu semi bulatan maksudnya dari sini sampai sini. So kamu boleh pakai idea macam tadilah. Kita gunakan lilitan. Kita bahagi dengan 2 lah. Sebab separuh bulatan saja. Ataupun kamu boleh gunakan 180 darjah bagi 360 kali 2 pi J. So kalau kamu ringkaskan, sini pi J, sini juga, kalau kamu buat ini dengan ini, kamu dapat pi J Okay, so panjang lengkok ini ialah pi J. Boleh? Okay So di sini awak akan nampak ialah 180 darjah sebenarnya ada kaitan dengan pi. 180 darjah ada kaitan dengan pi. Cikgu nak cakap di sini. Tadi kita tahu 1 radian ialah nilai tadi 57.27 darjah. Okay? Sorry. 57.27. Kalau 180 darjah, berapa radian? Macam nak cari? Kalau 1 radian, 57.27. Ataupun terbalik cakap. Kalau 57.27 sama dengan 1 radian, 180 darjah sama dengan berapa radian? Macam mana nak kira? Macam mana nak kira? Halo.
Satu bungkus nasi harga dia RM57.27. Kalau sekarang saya ada duit RM180, berapa bungkus saya boleh beli? Macam mana awak kira? Macam mana kamu kira? 180 bahagi 57 je. Bahagi dia. Okey. Dapat berapa? 3.143. 3.143. Okey, semasa menengah rendah, nilai pi sama dengan berapa? Bila awak nak kira luas sektor tu, awak ganti apa untuk pi? Waktu awak berada di menengah rendah, bila awak nak cari luas panjang lengkung, awak nak cari luas sektor, bila nampak pi 22/7 kan? Okey. Cuba tekan nilai ini berapa? 22/7. 3.142 kot. Tekan kalkulator tengok. (22 bagi 7) berapa? Sama. 3.14? 43. 3. So, di sini 180 darjah sebenarnya sama dengan pi radian. Itu yang tentang hubungan ini. So, balik sini apa yang cikgu nak cerita di sini ialah, mana kertas tadi ya. Apa yang cikgu nak cerita sebenarnya ini. Cikgu cakap banyak-banyak, sebenarnya cikgu tengah cakap sejarah. Kalau awak pegang sejarah, maksudnya macam mana benda ini datang. Tapi kalau awak kata cikgu tak tahulah cikgu cakap apa, maka lupakan saja. Lupakan saja, tak apa. Yang pentingnya sekarang apa yang awak perlu tahu ialah untuk sudut sebenarnya ada 3 unit. Selain daripada apa yang awak belajar sebelum ini, darjah, minit, ada satu lagi unit dipanggil sebagai radian. Di mana singkatan untuk radian ada dalam nota kamu. Singkatan untuk radian kamu boleh tulis RAD. Kamu boleh tulis jawapan dia. Contohnya jawapan kamu ialah 2 radian. 2 radian. Awak boleh tulis macam ini. Awak boleh tulis 2 kemudian R kecil di atas. Kamu boleh juga tulis 2 kemudian C kecil di atas. Kenapa C pun cikgu tak tahu. Yang cikgu lebih biasa nampak ialah orang tulis ini. Tapi cikgu tengok dalam buku teks dia kata boleh tulis dalam 2 kuasa R. Nak pakai kuasa bukan kuasa lah, tapi dia tulis R di sebelah atas. Ataupun tulis C di sebelah atas untuk menunjukkan dia ialah dalam unit radian. So apa yang perlu awak tahu ialah sudut. Unit untuk sudut ada 3, iaitu darjah, minit dan radian. Dan kamu sudah tahu ialah darjah dengan minit kita ada hubungan 1 darjah 60 minit. Lepas itu tadi cikgu sudah terangkan, kalau kamu tak tahu cikgu cakap apa tadi, maka hafal saja, iaitu 180 darjah 180 darjah sama dengan pi radian. 180 darjah sama dengan pi radian. So sekarang kita ada 3 kita ada darjah, kita ada minit, kita ada radian. Lepas tu kita ada hubungan ini. So cikgu nak tanya kamu, darjah nak tukar kepada minit macam mana buat? Darjah kalau nak tukar kepada minit macam mana buat? Maksudnya kalau 4 darjah sama dengan berapa minit, macam mana buat? Darab 60. Darab 60. Boleh? So kalau darjah pergi minit ialah darab 60, maka minit pergi darjah Bagi 60. bagi 60.
Okey, ini sebenarnya jarang digunakan dalam kita punya latihan lah. Tapi ini pengetahuan yang awak mesti ada sebab kalau cikgu uji dalam latihan saya ataupun uji dalam kertas exam memang dibenarkan benda yang awak sudah tahu. Okey, sekarang kita ada ini pula. Kita ada ini pula. 180 darjah sama dengan pi radian. Okey. Soalan saya ialah darjah macam mana pergi kepada radian? Darjah macam mana pergi radian? Okey. 180 darjah sama dengan pi radian. Kalau 1 darjah, macam nak kira? Berapa radian? 180 sama dengan pi. Kalau 1 saja? Halo. 180 bungkus sama dengan duit RM. Alah, cakap duit lah kamu lebih betul. Pi. Ini ada 100 bungkus nasi lemak. 1 bungkus nasi lemak, berapa duit dia? Macam nak kira? Bahagi pi. Bahagi. Apa bahagi pi? Okey. Cakap ini awak tengok pi, tengok huruf awak pening. Okey, cikgu tukar. Okey, kita ada 180 bungkus nasi. Harga dia RM90. Okey, harga dia kejap. Okey, harga dia RM90. Kalau saya ada 1 bungkus, macam kira? Berapa duit dia? Berapa harga dia? RM180 bungkus, harga dia RM90. 1 bungkus, berapa harga dia? 90. Sorry? Bahagi 90. Apa bagi 90? 180 tu. 180 bagi 90. Jawapan dia 2. Awak fikir balik. Logik ke? 1 bungkus RM2. 180 bungkus baru RM90. 90 bagi 180. Okay, so sepatutnya ialah ialah 90 bagi 180. 90 bagi 180. Di mana awak dapatlah setengah ataupun kita kata 50 sen. So perlu logik kan 180 bungkus RM90. Okey. Kalau sekarang cikgu ada 5 bungkus, macam mana kamu kira? Darab 5. Okey, apa darab 5? 1/2. 1/2 darab 5. Mungkin awak kata, cikgu kenapa cakap benda-benda ini kan? Sebab cikgu letak huruf awak pening. So cikgu letak benda yang awak boleh bayangkan. Okey, sekarang awak tengok Okey, daripada 90, cikgu pakai balik pi Boleh? So ini tempat pi. Boleh? So ini cikgu tak dapat ringkaskan sudahlah. So ini jadi pi per 180. Boleh sampai sini? Okey? Okey, sekarang cikgu wakilkan, kita biasanya suka wakilkan sudut dalam pakai simbol theta kan? Okey, so sekarang cikgu wakilkan dengan simbol theta. So ini akan jadi theta. Okey? Sekarang cikgu tukar balik unit dia. Tak mau pakai bungkus lah. Cikgu tukar balik unit dia. Ini ialah unit darjah. Ini ialah unit radian. Boleh? Ini unit darjah. Ini unit radian. So apa yang cikgu nak cakap di sini ialah 180 darjah sama dengan pi radian. Maka cos theta darjah akan sama dengan pi per 180 kali theta radian. Okey, cikgu padam benda yang tak ada kaitan. Mungkin awak kata, cikgu kenapa nak cakap benda-benda ini buat kami pening? Sebab cikgu perlu ajar kamu
pembuktian rumus sebab supaya lain kali awak senang belajar, sambung belajar. So setengah aja, kalau betul-betul rasa cikgu tak tahu, macam sangat susah, awak nanti lupakan. Cikgu beritahu benda yang awak sepatutnya tahu saja. So di sini apa yang cikgu nak cakap di sini ialah ini. Bila 100 darjah sama dengan pi radian, maka bila saya tukar berapa darjah kepada radian, kerja saya ialah saya buat kerja darab pi per 180. Darjah pergi radian, saya darab pi per 180. So kalau radian pergi darjah, radian pergi darjah. Okey, anda tak pakai, saya buang semua. Radian pergi darjah. Darjah pergi radian, darab pi per 180. Radian pergi darjah, proses songsang Bahagi. bagi berapa? Pi per 180. Okey. Dalam matematik, bila kita kata bahagi pi per 180, maksudnya darab 180 per pi. Okey, itulah tatanya apa yang kita nak belajar hari ini. Okey. Benda inilah yang kita nak belajar hari ini. Khasnya bahagian ini. Darjah pergi kepada radian, pi per 180. Kalau radian pergi darab 180 per pi. Okey, balik kepada nota kita. Panjang cerita cikgu cakap. Sebenarnya tadi apa yang cikgu cakap ialah ini. Kalau radian pergi darjah, okay, apa yang awak buat? Awak darab 180 per pi. Kalau darjah pergi radian, awak darab pi per 180. Tadi yang cikgu cakap banyak-banyak itu sebenarnya hanya nak memberitahu mana tatang benda ini. Mana tatang benda ini. Okay, boleh ya? So kalau kamu tak tahu apa cikgu cakap tadi, itu tak apa. Itu tak tahu tak apa. Yang pentingnya sekarang awak perlu tahu ini dan ini. Dan dua ini awak kena hafal sendiri, memang tidak dipekarkan dalam exam. Okay? Sebenarnya kita punya kalkulator boleh tukar untuk kamu. Tapi cikgu tidak akan ajar kamu cara buat dengan kalkulator sebab bahayanya ialah bila awak setting dalam kalkulator dan awak lupa tukar balik, nanti pengiraan dalam tajuk lain semua tak jadi. Itu sebabnya cikgu tak mengajar. Tapi kalau siapa guru tuition ajar dan dia rasa cikgu itu lagi senang dan saya tak akan lupa, maka tak apa. Okey, balik sini ya, kita tengok nota hari ini. So apa yang kita nak ajar, cikgu nak ajar hari ini ialah radian, di mana dia ialah sejenis sudut Okey, daripada aktiviti yang cikgu nak suruh awak lakukan tadi itu, sebenarnya cikgu nak cakap lah, satu radian maksudnya ialah sudut yang tercangkul di pusat sebuah bulatan oleh lengkung sama panjang dengan jejari. Okey, tapi sebenarnya ikut hasil kamu hari itu, kamu tak dapat. Paling dekat orang ini. Yang lain tu sama ada kurang sikit, yang ada yang jauh sangat lah, ini 60. Tapi mungkin itu sebab waktu awak ukur panjang lengkung, sebab benda itu lengkung kan. So awak tak boleh pakai pembaris ukur dengan betul. Itu sebabnya jawapan awak lari. Sepatutnya jawapan ini ialah 57. Orang ini kira kot. Kalau tidak, tak akan awak boleh dapat nilai ini. Awak punya alat tak mungkin boleh baca 57.27. Walaupun ini jawapan yang betul. Tapi bagi saya, Aizat, awak sebenarnya pakai kalkulator kira kan. Awak bukan pakai alat untuk ukur. Cikgu suruh awak ukur kan. Siapa yang dapat 56, 57, 58, cikgu boleh terima lah. Kenapa ada lalat macam ini? Sebab kita nak ukur lengkung itu kan, pakailah tali, pakailah, itu kurang tepat sikit lah. Boleh ya? Balik kepada nota kita. So itu dia. So apa maksudnya satu radian? Iaitu bila awak buat satu bulatan, jejari awak sama dengan panjang lengkung, inilah dipanggil sebagai satu radian. Itu tarifan dia lah. Di mana nilai itu tadi awak sudah kira lebih kurang 57.27.
Seperti mana satu nilai yang tak putus sebenarnya. Okay, dan singkatan dia tadi cikgu sudah terangkan RAD ataupun tulis R kecil di atas ataupun C kecil di atas. Tapi ini lebih umum. Lebih ramai orang tulis ini ya. Okey, lepas tu hubungan tadi cikgu sudah cakap pi radian sama dengan 180. Daripada hubungan ini kita dapatlah benda ini. Kita dapatlah benda ini. Radian kalau tukar kepada darjah iaitu darab 180 per pi. Kalau darjah kepada radian, darab pi per 180. Okey. Macam mana awak nak hafal rumus ini? Terpulang kepada kamu, janji hafal betul. Sebab dia lebih kurang sama kan? Satu di atas, satu di bawah. Okey. Cara cikgu hafal, kalau siapa nak pinjam idea cikgu cara cikgu hafal macam ini. Cikgu akan tulis ini aja. Pi radian sama dengan 180 darjah. Okey. Contohnya cikgu ambil contoh A ini. Soalan ini bagi saya 2 pi radian. So cikgu tengok unit ini. Unit ini ialah radian. Maka cikgu akan tulis 2 pi di bawah, di sebelah kiri. Di sebelah radian. Okey. Kalau awak memang boleh hafal, awak tahu jawapannya sebenarnya ialah 2 pi. Kita pakailah rumus ini. Darab 180 per pi. Kemudian kira dapat jawapan. Macam cikgu jenis daya ingatan tak kuat. Nak hafal benda lebih kurang sama, cikgu pening. So cara saya buat ialah cikgu ambil atas ini. Lepas tu cikgu tulis soalan. Okay, soalan kalau bagi saya radian, saya tulis di sebelah radian. Lepas tu saya buat cross. Tengok ni ya. Cikgu buat cross. Okay, lepas tu apa saya buat? Ada satu ini, kiri kanan ada nombor. Dia itu letak di atas. Ada satu lagi hanya ada ini, dia letak di bawah. So kalau kamu tengok ini serupa dengan ini. Itu cara saya buatlah. Okay? Kalau kamu boleh ingat, terus ingat pun boleh. Kalau tidak, awak boleh pakai teknik saya. Sebelah sini ya, tengok sebelah sini. Pi radian sama dengan 180 darjah. Okey, katakan sekarang soalan tanya 90 darjah. Darjah, so cikgu akan tulis di sebelah sini. 90 darjah. So cikgu buat cross. Okey, hujung mana yang ada dua nombor? Dan apa dua nombor itu? Satu ialah pi, satu ialah 90. Yang satu lagi 180. Cikgu tulis di bawah. So kalau kamu tengok, kalau cikgu ikut rumus ini, kan cikgu ambil 90 darab pi per 180. Apa yang cikgu tulis ini sama dengan ini. So ada dua cara untuk awak hafal buat kerja ini. Satu memang awak hafal bulat-bulat. Radian pergi darjah, saya darab 180 per pi. Darjah pergi radian, saya buat darab pi per 180. Okay. Kalau tak boleh, awak boleh cuba gunakan teknik cikgu macam ini. Untuk tahu sepatutnya darab pi per 180 ke darab 180 per pi. Okay Okay, masa saya sudah over sikit, sorry ya. Okay, kita tengok B dan C ini. Cuba kamu semua buat. Okay. Cikgu pun tak nampak siapa. Okay, tak apa. Ikut senarai nama Okay. Cikgu kena cakap cepat Okay, Dini, Amiza, Auni, Diana, Edi, Husna, Daniel Adam, Aizuddin, Aizat, Ahmad Hazid. Okay, 10 orang ini buat ini dan ini. 10 orang tadi yang cikgu sebut nama. Orang yang cikgu tak sebut nama punya, buat ini. Dengan ini. Okay, buat sekarang. Sama ada awak nak gunakan teknik cikgu ataupun awak gunakan hafal bulat-bulat. Kalau ini darab 180 per pi. Kalau itu darab pi per 180. Cikgu nak jawapan. Kalau sudah siap buat sendiri bahagian awak sendiri punya, maka awak boleh buat orang lain punya jugalah. Tapi settle sendiri punya dulu. Okey. 1.5 radian, apa jawapan dia? Sesiapa di antara 10 orang ini?
1.5 radian. Berapa darjah? 85.91. 91. Awak punya pi, awak pakai nilai apa? 22/7. Okey, kita sekarang sudah masuk matematik tambahan. Kita pakai kalkulator punya. Okey. Boleh lagi? Lapan lima point sembilan empat. 94 ya. Semua orang sama, ada orang lain daripada ini buat penghampiran jadi 94. Di mana pi itu awak pakai kalkulator punya pi. Sebab 22/7 dengan kalkulator punya pi, kalau awak tanya saya, cikgu mana satu lebih tepat, kalkulator punya lebih tepat. Sebenarnya kalau kamu akan tengok nanti, cikgu akan tunjuk di belakang, awak tengok di sini matematik suka pakai 22/7. Kenapa? Sebab dulu, bukan awak lah, sebab zaman dulu abang kakak kamu ke, ibu bapa kamu ke, dia tak boleh pakai kalkulator waktu exam. So, kalau nak pakai nilai pi macam panjang-panjang macam ini, macam mana kita nak kira kan? So, waktu itu mereka pakai 22/7 dan waktu itu semua dia punya jejari ke diameter semua jenis yang gandaan 7 punya. 7, 14 supaya senang pengiraan. Tapi nilai ini sebenarnya nilai kurang tepat. Yang paling tepat ialah kalkulator punya. Okey, tapi kamu akan tengok dalam matematik tambahan kadang-kala ada soalan minta kamu gunakan pi sama dengan 3.142. So kalau dia ada kata macam itu, awak ikut saja. Kenapa macam ini? Sebab zaman cikgu tidak boleh gunakan kalkulator saintifik. Kamu hanya ada kalkulator biasa. So kalkulator biasa tidak boleh tekan pi, hanya boleh tekan 3.142. Itu sebabnya lah. So cikgu cakap macam ni bila awak baca soalan, kalau soalan tak kata pi itu ialah apa, cikgu galakkan kamu pakai kalkulator punya sebab itu paling tepat. Tapi kalau soalan ada sebut di situ, gunakan pi sama dengan 22/7, ikutlah. Ataupun dia kata gunakan pi sama dengan 3.142, ikutlah. Sebab dua nilai ini kurang tepat. Yang paling tepat ialah kalkulator punya. Okey ya? Okey, so jawapan 85.94 ya. Ada orang tempat lain penghampiran dia betul? Cikgu lupa bawa kalkulator. Okey ya? Okey, okey, untuk time per 2 radian jawapan? Orang yang cikgu. 90. Okey, berapa? 90. 90. Okey, 90. Okey. 27 darjah? Berapa radian? Teacher, kalau radian nak kena ambil berapa titik perpuluhan? Okey, nilai itu besar ke kecil? Besar. Berapa nilai dia? Sebut nombor tepan dia dulu. 27 darjah berapa radian? Halo. 0.47. Kalau confirm macam mana boleh besar? Satu pun tak sampai. Nombor kecil okey, kalau nombor kecil 4 angka per erti. Oh, okey. Apa jawapan dia? 0.4712. 1, 2 Semua orang sama? Cikgu tak ada jawapan, so cikgu percaya kamu aja. Okey, 20.5 darjah? Belas orang yang selain yang cikgu tak sebut nama tadi. 0.3578. 3578. Boleh? Ada orang ada masalah? Sebenarnya senang nak buat aja kan. Tadi cikgu cerita panjang-panjang. Tapi buat senang aja. Buat senang aja. Cikgu cerita panjang sebab cikgu nak beritahu benda ini datang dari mana. Okey, sebagai satu pendedahan supaya lain kali awak sambung belajar tak susah. Okey, satu soalan susah aja. Ini. Siapa boleh beritahu saya macam mana nak buat? Ataupun kamu buat, cikgu nak jawab dengar jawapan dulu. Okay, siapa sudah ada jawapan? Bagi saya jawapan kamu.
0.560 itu? 560 Kosong. 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 Semua orang dapat ini. Macam mana Ha-ha. kamu tekan dalam kalkulator? Kalau tukar yang 5 minit tu jadi point tu tak apa ke teacher? Okey. Lepas tu guna formula. Sepatutnya ini tukar kepada point dulu. 5 minit ialah berapa point per point berapa? Minit macam mana pergi minit macam mana pergi tajak, ingat lagi? Bahagi 60. Pagi 60. So 5 pagi 60. So kamu dapat 0.8333 tu. Okey, sekarang tukar kepada radian. Dapat ini ke? Cikgu silap ke kamu silap? Kalau boleh tak buat penghampiran, langsung jangan buat penghampiran Kalau tak boleh tu. Oh, ya. Cikgu yang silap. Okey, 0.5600. Betul. Cikgu yang silap, sorry. 0.5600. Okey, ada masalah untuk ini? Okey So, latihan untuk hari ini ialah latihan 1.1, soalan 1, tukar ini semua kepada tajam. Sebenarnya sekejap aja Okey, lepas tu tukar ini pula kepada radian. So, berhati-hati untuk G dan F ini. Cara tekan nak macam mana, fikirkan. Okey, soalan 3 sengaja cikgu tak bagi idea, tapi cikgu nak awak gunakan pengetahuan yang ada pada awak, cuba jawab soalan ini. Memang cikgu tak nak terang sekarang, besok baru cikgu terangkan. Okey So, okey, kejap